Kita jumpa lagi dalam Warna Ramadan. Kita dah pun tiba pada hari ke-18 berpuasa. Jadi, apa rencana awak minggu ini, Suzairi? Kalau dah hujung minggu, apa lagi? Selain daripada cari keperluan Hari Raya, saya akan keliling satu Singapura untuk cari juadah berbuka. Kalau buat makan ni, jangan cakap keliling kota lah, Suzairi. Ke hujung pelosok dunia demi juadah yang sedap untuk berbuka, mungkin saya pun sanggup lah. Wah, amboi. Sampai ke hujung dunia dia ni ya. Tapi kali ini saya akan bawa anda semua ronda-ronda bazar Ramadan di sekitar estet perumahan Singapura. Dalam segmen Gaya pula, bagaimana untuk guna semula barang yang kita ada untuk serlahkan lagi hiasan meja sempena raya nanti. Wow, saya rasa ini adalah satu inisiatif yang bukan saja menarik tapi juga mesra alam. Tak bermakna kita perlu berbelanja besar setiap kali menyambut raya. Takut-takut lubang kocek pula yang membesar. Betul tu, Suzairi. Kalau tak mahu diri terjerat dengan masalah kewangan, dapatkan panduan untuk tentukan bajet raya anda dalam segmen Seimbang. Adat menyambut Hari Raya, semua nak kena serba baru. Kalau bukan semua, sedikit pun jadilah. Sama ada kita mampu atau tidak, kita harus sentiasa berhemah bila berbelanja. Takut nanti membazir pula. Untuk berkongsi panduan menguruskan kewangan sempena Aidilfitri yang menjelang, hari ini bersama saya adalah seorang perunding kewangan, Encik Hans Ezra. Selamat datang, Hans. Terima kasih Fiza kerana mengundang saya. Hari Raya memang disambut dengan meriah, tapi meriah pun janganlah sampai membazir, menghabiskan wang dan juga berhutang. Kata orang, ikut rasa jenazah, ikut hati mati. Betul tak, Hans? Betul. Apakah pembelanjaan yang tidak perlu hanya kerana nak sambut Hari Raya? Macam untuk saya kan, saya suka sangat beli kuih. Nanti saya beli banyak sangat, dah lepas Hari Raya kuih itu pun masih ada. Ada yang dah basi lagi. Jadi bagaimana harus kita urus kewangan sempena Hari Raya ni? Yang penting, apa yang kita harus lakukan is budget. Kita harus nilaikan apa yang kita nak spend on untuk Hari Raya. And kalau boleh, kita elakkan daripada pakai kad kredit. Betul tu. Sebab nanti kalau kita tak disiplin, boleh berhutang pula kan? Betul. Pasal Hari Raya adalah hari yang bulan yang kita akan pakai banyak wang kita dan kita harus ikut kemampuan. Kita tak nak kita risau nanti selepas Hari Raya kita banyak sangat hutang dan itu akan susahkan kita lah. Pada pendapat Hans, berapa peratus daripada gaji bulanan kita yang harus kita ketepikan untuk pembelanjaan Hari Raya? Untuk yang nak senang, kita letak dalam 10-15%. So dalam 10-15% kita pun harus lihatlah kita punya kemampuan in terms of kita punya keperluan dengan kehendakan lah. Kita kalau boleh kita ensure yang di 10-15% ni tak memudaratkan hari-harian kita. Betul. Kadang-kadang keluarga tu besar kan, lebih keperluan dalam keluarga tu. Jadi kita tak boleh simpan banyak sangat pula kan. Harus nilai apa yang penting. Bila cakap pasal soal bajet ni, ramai yang akan fikirkan, alah bajet, rumit lah, banyak sangat langkah, banyak sangat nak kira-kira. Jadi apakah cara terbaik untuk buat bajet ni? Pertama kali, apa yang kita harus lakukan is senaraikan untuk Hari Raya apa yang kita perlu. Contohnya sebagai macam baju raya, kuih muih. Selepas kita dah senaraikan semua, kita pun harus buat kajian kita sendiri. Misal kata baju raya, berapa market rate sekarang? Betul juga, kadang-kadang baju raya boleh jadi mahal. Betul, ada yang biasa tapi lawa, ada yang mahal tapi simple. So kita nak kena tahu kajian kita. So daripada situ kita boleh senaraikan, okey, bajet baju raya tahun ni saya nak letak dalam $200. Pasal dah tengok kajian $200 boleh dapat yang lawa lah. Yalah, cantik lah. Betul. Jadi yang 10-15% yang kita dah ketepikan, kita pastikan yang kita tak melebihi bajet. Ni saya ada soalan yang agak sensitif lah ya. Duit raya ni mengikut market rate atau kemampuan seseorang?
jawapan yang betul ikut kemampuan sendiri. Kadang-kadang kita risau, misal kata bajet kita $10 untuk duit sambung raya ni, tapi kita risau orang akan rasa maybe kecil hati, alah $10 saja. Tapi kita kena harus ingat keikhlasan kita kepada seorang itulah. Pada pendapat Hans, apakah pembelanjaan raya yang boleh menjimatkan duit? Setiap tahun kita beli baju raya, kita akan pakai untuk Hari Raya Aidilfitri atau Hari Raya Haji sahaja. So baju yang kita dah pakai 2-3 tahun lepas, kita boleh actually mix and match. Tak ada orang akan tahu, maybe baju Hari Raya Putih 3 tahun lepas, kita pakai samping yang baru. So nampak macam, oh idea baru, bajunya baru. Atau kita boleh juada Hari Raya, kita beli apa yang kita perlu sahajalah. Selain itu, maybe kita boleh buat macam kapet ke. Untuk keluarga saya, kadang-kadang kita pakai kapet 3 tahun lepas, kita dah beli, kita simpan. Lepas tu kita bersihkan balik, kita pakai balik, nampak. Kita gunakan untuk tahun yang balik. Nampak baru je macam daripada kedai. Sebenarnya ada banyak cara yang kita boleh lakukan untuk menjimatkan wang. Sebab pembelanjaan tu bukan saja untuk hari raya tapi untuk hari yang akan datang juga. Boleh tak Hans kongsi 3 tips urus kewangan yang boleh kita amalkan selepas hari raya? Yang pertama, kita harus faham apa kehendak kita dengan keperluan kita dan matlamat kita untuk tahun ini. Yang nombor 2, asingkan gaji bulanan lah. Misal kata duit anak berapa, duit kereta berapa, duit dapur betul, berapa, duit minyak. So kita dah letak tepi duit itu, kita faham okey mana duit kita pergi setiap bulan, apa yang kita perlu. Yang tip nombor 3, setiap bulan kita boleh buat Excel sheet yang tadi kita dah senaraikan kan, mana pergi ke duit anak, duit dapur, kita letak dekat Excel sheet, setiap bulan kita dah letak. Daripada sini kita boleh faham, oh duit bulan ni pergi sini, pergi sana. So kita faham tahun depan akan lagi senang. Setiap tahun dia akan lebih relax, lebih senang. Buat perancangan kewangan. Berbelanja dengan teliti dan jangan berhutang demi kesejahteraan keluarga. Terima kasih Hans kerana sudi bersimbang dengan saya hari ini dan berkongsi tips untuk berbelanja dengan lebih baik dan berhemah sempena Hari Raya nanti. Semoga perkongsian tadi dapat manfaatkan kita semua dan kita lebih prihatin dengan apa yang dibelanjakan untuk raya. Dan semoga amalan berjimat cermat pada Aidilfitri kali ini dapat anda teruskan sehingga selepas raya nanti. Selepas ini kita akan saksikan bahagian terakhir cabar. Masjid manakah yang Ashraf Amin dan Iskandar Shah akan singgah untuk teruskan misi kemasyarakatan mereka? Jumpa nanti dalam Warna Ramadan. Kebetulan rakan saya dekat Masjid An-Nahdah, mereka perlu bantuan untuk agihkan bubur. Saya okey je. Kecil tapak tangan saya, satu Tupperware saya tadakan lah. Baiklah Ustazah, kita minta dulu saya tengok ada Tupperware. Oh, Okay. Terima kasih Ustazah. Okey, Ustaz Zul, kita ada beberapa soalan nak tanya. Adakah pemberian bubur ni dilakukan setiap tahun? Betul, kita agihkan setiap tahun. So alhamdulillah memang ramai setiap Ramadan tu ramai jemaah yang mungkin mengharapkan bubur lambuk kalau ada sebahagian pun panggil bubur masjid. So alhamdulillah memang ramai yang meminta, memang sentiasa kita cubalah tunaikan setiap tahun untuk agihkan bubur-bubur inilah. Jadi setiap hari tu berapa banyak paket yang diagihkan? Lebih kurang 150-200 paket kita agihkan kepada jemaah. Jadi Ustaz, bagaimana sambutan orang-orang Bishan apabila dapat tahu ada pengagihan bubur ni? Di Bishan ini mungkin kurang masyarakat Muslim di sini, tapi alhamdulillah dengan juga ramai pekerja-pekerja yang di office-office di sekitar masjid ini yang solat asar di sini, mereka datang untuk ambillah setelah solat nanti asar. Jadi sambutannya juga ada daripada Bishan juga penduduk Bishan dan juga daripada pekerja-pekerja office lah di sana. Ustaz, jadi apakah kegiatan cabaran belia Ramadan yang diadakan di Masjid An-Nahdah ni? Buat tahun ini, antara kegiatan cabaran Ramadan yang kita telah lakukan ialah Salam SG Gifts.
di mana para peserta di dalam cabaran tersebut mereka memberikan hamper-hamper kepada mereka yang memerlukan. Jadi ini sebenarnya sebahagian daripada pejabat pembangunan sosial kelompok utara juga. Jadi kami membantu menyalurkan sukarelawan lah. Jadi itu antaranya, dan juga sebenarnya kita ada Nerf Battle. Nerf Battle, dan juga kita sebenarnya ada juga Amazing Race yang menekankan tentang kemampanan alam. Ini semua untuk membina keyakinan mereka dan memupuk kebijaksanaan mereka, insya-Allah. Dari tadi awak berdua asyik tanya saya soalan je. Sekarang giliran saya pula nak tanya awak berdua soalan. Boleh? Silakan Ustaz. Okey, soalan yang pertama. Kompleks masjid ini menempatkan sebuah pusat di mana pengunjung boleh mempelajari tentang masyarakat Islam seperti yang diamalkan di Singapura yang berbilang budaya ini. Apakah nama pusat ini? Saya tahu. Pusat Harmoni Muiz. Betul jawapannya. Ya, nampak. Jadi untuk pengetahuan Ashraf dan juga Iskandar, Pusat Harmoni Muiz ini dibuka juga sama seperti masjid. Bangunan masjid pada tahun 2006, dan semenjak ia dibuka, ramai pengunjung daripada dalam Singapura dan juga luar Singapura yang datang mempelajari tentang Islam. Okey. Okay, Ustaz, next question. Wow. Apa kita nak jawab? Gairah dia. Boleh. Okey, soalan yang kedua. Adakah sah atau tidak sekiranya zakat fitrah dibayar selepas solat Aidilfitri? Tak sah. Sebab kalau zakatnya dibayar lepas solat Aidilfitri, ia tu menjadi satu amal, bukan zakat. Betul? Ya, betul sekali. Jadi zakat fitrah ni memang hanya kita boleh bayarkan di dalam bulan Ramadan dan sebelum solat Aidilfitri. Apa-apa yang dibayar selepas solat Aidilfitri sebenarnya tidak dikira dan hanya dikira sebagai sedekah. Soalan yang terakhir, ya. Kau jangan angkat tangan. Okey. Berapakah golongan asnaf yang layak terima sumbangan zakat? Kasih pecahan lah. Senang 8, yang betul tak 8? Ya, betul. Inilah Ashraf. 8 golongan tu apa? Okey, jadi 8 golongan asnaf ini antaranya yang biasa kita tahu ialah fakir, miskin, golongan fisabilillah, ibnu sabil yang sedang belajar di luar negara contohnya, atau gharimin yang berhutang, dan banyak lagi 8 tu. Jadi pemenangnya siapa, Ustaz? Pemenangnya untuk di Masjid An-Nahdah ni adalah Iskandar. Buat pemenang dia, saya nak tanya Ustaz, dapat macam ada hadiah ke, macam bubur masjid ke apa ke? Ada? Kau jangan buat malu lah. Takkan semua benda kau tak hadiah. Buat tu biar ikhlas, kau tahu tak? Asyik nak tu, nak ni, nak tu, nak ni. Betul tak Ustaz? Kena ikhlas Tak ada kau ni pun. Tu bubur pun aku nak bawa balik kat rumah. Kau tak, kalau kita kongsi makanan, tu pun satu ibadah juga. Kalau betul nak bubur masjid, boleh ikut saya lepas ni. Betul? Kita ambil bubur masjid. Betul kan? Saya nak. Aku pun nak. Banyak kita dapat pelajari hari ni. Kita dapat pelajari pasal Masjid Abdul Ghafur dengan dia punya architecture dia. Dekat Masjid Asyakiri kita belajar tentang kebolehan kita boleh puasa ke tak boleh ke, orang-orang yang mana yang dapat exempted untuk nak puasa. Dan di sini juga kita dapat tengok macam-macam artifacts yang ada di Masjid Nada ni juga. Jadi saya rasa ni satu pengalaman yang tak senang lebih dapat. Cara-cara gini kadang kita tak plan apa yang kita nak. Di situ je kita dapat. Dan satu benda yang aku belajar lah, di bulan Ramadan dekat masjid ni dia memperbanyakkan kegiatan, aktiviti di mana masyarakat Muslim Singapura dapat bersatu untuk menjayakan, untuk meraihkan Ramadan ni dengan lebih bersemangat, dengan lebih macam tadi kita dapat ilmu. Ya. Yang paling penting kita pun dapat bersatu juga bila bulan ni. Itu paling penting. Kau solat tarawih juga kecil Kau main bola lepas tu? Dia kalau ikut tadi Ustazah cakap, kalau kecil tu tak counter lah. Tapi tu tak lepas. Dah pandai sekarang Ya. Wah, berkobar-kobar ya nampaknya semangat mereka untuk semarakkan kegiatan-kegiatan Masjid Sempena Ramadan ini. Masih ada lagi peluang untuk anda hulurkan keihsanan anda. Lebih-lebih lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Maknanya hari raya pun bakal menjelang. Jadi macam mana dengan persiapan awak, Fiza? Dah banyak buat kuih ataupun main tunjuk saja? Saya tak buat kuih lah. Saya beli sahaja. Tapi Suzairi, buat atau beli selalunya banyak botol-botol kuih yang tersimpan dalam kabinet tau. Nak buang macam sayang pula. Siapa tahu boleh simpan kuih untuk tahun depan pula kan? Tapi kalau lama sangat nak tunggu tahun depan kan, apa kata upcycle saja botol-botol tu semua. Ayo kita dapatkan idea menarik dalam segmen Gaya.
Antara perkara paling penting bila menjelangnya raya ialah bekas kuih. Selain daripada isinya yang menjadi perhatian, reka bentuknya juga mendapat tumpuan. Tapi kalau setiap tahun nak beli bekas baharu agar meja kita nampak cantik dan berseri, bagi saya ia satu pembaziran. Bukan itu saja, ia juga memakan ruang untuk disimpan. Jadi apa kata hari raya tahun ini kita beraya secara sederhana? Boleh tak? Kita beri fungsi baharu kepada bahan-bahan lama yang tidak digunakan lagi. Bak generasi sekarang cakap, upcycle. Hai penonton, sekarang saya bersama dengan Kai. Dan Kai, sebelum kita mulakan apa-apa, saya nak tanyalah. Selain daripada anda menghias semula tempat bekas kuih raya ni kan, apa lagi penonton di rumah boleh buat untuk bagi satu pembaharuan lah di atas meja? Okey, bekas kuih raya ni memang selalunya memang botol kan. Tapi kita boleh gunakan nyepak saya ni, tutup, badan dia semua untuk jadikan gunakan benda lain. Baiklah, kita mulakan. Jadi apakah bahan-bahan yang diperlukan? Bahan utama ialah bekas tutup. Habis yang sebelah dia pula ialah kertas pelekat. Baik kalau digunakan yang kalis air punya. Selain itu, kita boleh juga gunakan ni kitchen roll. So saya telah potong. Gunakan gunting dan juga drill. Ni first kita kena kopek dulu. Kena kopek. Ya. Pertama kita letakkan yang color merah ni di tengah-tengah bulatan. Potong dia jadi bila nak lipat senanglah. Ni saya nampak lubang-lubang ni kenapa ni? Yang lubang ni pula pasal kita nak gunakan ni kan adanya stand kan. So bila kita susun, kita kena letak dia punya skru di dalamnya. So ni kita gunakan rubber washers Ya, so rubber ni just nak make sure that kalau kita dia pusing-pusing, dia tak licin. Okay. Then at the same time dia lagi ketat lah bila kita pasang semula. Ini dia tempat letak kuih penonton. Dia memang cantik. Bukan saja dijadikan tempat letak kuih, tapi bolehlah ia buat serlahkan lagi meja kita tu. Saya telah lakukan teko untuk cuci tangan So kita gunakan pula badan tempat kuih. So caranya untuk make sure that kita bila potong tu straight dan tidak pergi ke mana-mana ialah untuk menggunakan tape. Botol ni ada weak points tu. So kalau awak potong yang mana dah ada ribs macam benda-benda yang terkeluar ni kan, terlekuk ni kan, ni memang keras. So mungkin mula dari tempat yang lembut sikit. Apa yang Kai buat tadi ialah di bahagian pertamanya, tempat letak air tu kan yang ada moncongnya. Ya. Dan di bawah ni pula? Yang bawah ni pula tempat yang dia terima airnya, tak perlulah moncong untuk benda ni. Jadi kita tekuk cuci tangan. Ya, betul. Penonton, nampak tak dah siap semuanya? Tempat letak kuih dan juga kuih. Ya, macam mana? Sudah dapat idea untuk mencantikkan lagi hiasan di meja anda? Apa-apa pun untuk membawa perubahan cantik pada rumah anda menjelang raya nanti, tak perlu nak belanja lebih. Dan ingat, harus jimat ya. Cadangan kreatif yang sangat win ya. Warna Ramadan kali ini banyak menyokong usaha untuk beraya secara mesra alam. Daripada lampu lap-lip jimat tenaga sehinggalah bekas kuih yang telah di-upcycle. Ya, dan selepas ini kita akan singgah pula ke satu-satunya bazar Ramadan yang mesra alam dan juga menjenguk ke bazar di estet perumahan lain. Bazar mana yang Suzairi maksudkan? Kita jumpa selepas rehat nanti dalam Warna Ramadan. Anda masih lagi menyaksikan Warna Ramadan. Dan setiap kali bila tiba musim Ramadan, bazar-bazar Ramadan pun timbul macam cendawan baru lepas hujan. Sana sini ada dengan berbagai macam juadah berbuka yang disediakan. Jadi khas untuk Warna Ramadan, Suzairi menjelajah satu Singapura untuk bawakan bazar-bazar menarik di kawasan estet perumahan. Ayo kita saksikannya dalam Hidang. Wah, pejam celik tak sedar ya. Saya sudah ronda dua kawasan bazar Ramadan. Yang pertama, Bazar Wisma Gelang Serai dan juga bazar di Kampung Glam. Memang tak lengkap ya kalau tak jejakkan kaki di bazar-bazar Ramadan ni. Bukannya apa, selain daripada mencari makan yang berbagai rasa, kita juga nak rasakan kata orang tu suasana Ramadan. Lebih lagi nak menjelang raya. Apa-apa pun alasannya, saya hari ini nak ajak you all semua kita cari makan di bazar-bazar sekitar Singapura dan hentian pertama di Bedok North Avenue 3. Jom ikut saya.
Wah, apa khabar? Sihat ya Encik Malik? Okey, tuan-tuan, inilah dia penganjur Bazaar Eco Harmony Fest. Ni Encik Malik, saya tadi bila jalan masuk sini kan saya nampak solar-solar yang disediakan. Boleh terangkan pasal solar tu tak? Solar panel. Ya, terdapat 20 panel solar yang kita gunakan tenaga suria untuk menjana keperluan tenaga di bazar inilah. To light up lampu-lampu hiasan di sini. Jadi kita pun nak kurangkan penggunaan diesel, which is not so environment friendly. Jadi apa lagi usaha-usaha yang dilakukan untuk menyokong mesra alam? Encourage our peniaga-peniaga untuk kurangkan kegunaan plastik dan kertas. Kita pun menggalak mereka untuk asingkan plastik dengan kertas dengan besi-besi. Jadi kita dapat recycle. Macam mana tercetusnya idea untuk adakan konsep sebegini? Memang syarikat kami ini focusing on the messaging of sustainability and also zero carbon footprint lah. Jadi ini niat kami untuk sebarkan message. Wah, Cik Malik bagus sekali sebab saya suka dengan konsep dan mesej daripada bazar ini iaitu kita harus menyokong usaha mesra alam. Sekarang saya berada di Blok 301 Tampines Street 32. Bila lagi nak singgah bazar bawah blok kan kalau tak di bulan Ramadan. Okey, saya dah dengar di sini agak berbeza sedikit tau sebab kebanyakan gerai menjual barang-barang yang telah siap dibungkus. Jadi sesuai untuk anda semua yang sibuk bekerja ataupun tak sempat nak siapkan juadah berbuka. Macam mana keadaan di dalam ni? Ikut saya. Okey, sekarang saya bersama dengan penganjur bazar di Tampines, Encik Abdullah. Apa khabar? Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Ni Encik Abdullah, boleh tak terangkan konsep bazar di bawah blok ni? This year konsep saya a bit different from the previous years. Ada music, to macam atmosphere biar meriah, orang berbelanja pun tak boring. Dan setiap minggu atau hari Sabtu kita ada belia, pasukan belia, ada booth games, macam tongkak, lepas tu serembat ke photo booth lah. Berapa banyak gerai yang ada di sini? Di sini kami ada 11 gerai berbeza-beza hidangan. Kita ada nasi padang, kita ada nasi buah hari, kita ada nasi kerabu, kuih-kuih muih tradisional. Sekarang ni saya berada di tengah-tengah hiruk-pikuk estate perumahan Admiralty. Berhadapan dengan stesen MRT Admiralty saja. Kalau Geylang Serai itu jauh sangat, anda semua boleh datang kemari. Suasana meriahnya pun boleh tahan juga. Jom ikut saya. Nak tanya boleh sikit, apa bezanya bazar di Geylang ni kalau nak dibandingkan dengan bazar di Admiralty? Bazar Geylang actually ramai sangat orang. Di Admiralty ni kurang sikit lah. I think Geylang lagi meriah lah. Saya pilih kemudahan lah pada saya. Pasal saya pun tinggal Woodlands. Habis nak bawa askar ni, by the time sampai Geylang mesti dah ni kan, busy-busy semua. Jadi kita pergi yang dekat-dekat je lah. Saya rasa pun dia punya kedai-kedai apa yang dijual pun semua banyak yang sama lah. Cuma meriah ada je yang lain. Oh, ada tak makanan yang kau rasa mesti cari bila musim Ramadan ni? Ada, mesti ada. Macam gini lemang. Goreng-goreng lah. Yang banyak-banyak goreng-goreng macam badek, keropok leko. Kalau saya suka cari air balang tu semua kan yang macam-macam flavour. Pasal budak-budak ni pun nak try benda-benda baru. Jadi kita ikutkan je lah apa yang diorang nak. Dengan wujudnya bazar-bazar di estet perumahan, anda tak payah lagi nak pening kepala, nak fikirkan nak buka puasa, nak masak apa tu semua. Bagi yang sibuk, tak sempat nak masak, beli saja. Yang penting, perut kenyang, hati pun senang. Wah, borong habis ya awak. Dapat jejakkan kaki ke 3 buah bazar sekaligus. Itulah nasib baik saya ada hujung minggu ini untuk kosongkan perut saya. Sebab Isnin depan awak kan nak bawa saya ke mana? Buffet Ramadan kan? Betul tu Suzairi. Dalam episod Warna Ramadan akan datang juga. Kita akan bersimbang tentang amalan bersedekah di bulan Ramadan ini. Dan dapatkan juga gaya fashion kasut terkini untuk raya nanti. Bersama pasangan Huda Ali dan Den Sabari yang akan mulakan misi cabar mereka. Ikuti paparan-paparan menarik ini pada Isnin nanti 6 petang di saluran Suria dan Mi Watch dalam Warna Ramadan.